Dan salam sehati sejiwa dan selamat Hari Raya Aidiladha. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, kerajaan akan mendirikan lebih banyak pusat Islam di negeri ini. Ia termasuk membina sebuah tahfiz di Kampung Sungai Kayu, Sandakan. Menurut Datuk Musa, ia merupakan usaha kerajaan melibatkan golongan muda secara aktif dalam aktiviti keagamaan agar menjadi generasi berilmu. Pada masa sama, beliau mahu rakyat memupuk ukhuwah dan meneruskan amalan bantu-membantu sesama masyarakat demi kelangsungan perpaduan di negeri ini. Beliau berucap dalam majlis jamuan bersama masyarakat sempena Hari Raya Aidiladha di Kampung Padas Sandakan. Datuk Musa turut mengajak seluruh umat Islam di negeri ini agar meraihkan Hari Raya Aidiladha dengan penuh kesyukuran. Terdahulu, Ketua Menteri menunaikan solat sunat Aidiladha bersama kira-kira 500 penduduk setempat di Masjid Kampung Padas Sandakan. Datuk Musa turut melawat pusat internet Satu Malaysia di kampung berkenaan. Sementara itu, di Masjid Sri Aman Pekan Muhibah, Datuk Musa mengagihkan daging korban kepada masyarakat setempat. Pengorbanan dan perjuangan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membolehkan umat Islam memperolehi kemenangan dan kejayaan. Sehubungan itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif mengajak umat Islam menghayati ibadah korban dalam kehidupan. Beliau turut mengingatkan bahawa rakyat juga perlu melakukan pengorbanan dalam memastikan negara terus berdaulat agar rakyat hidup aman dan sejahtera. Janji Allah, kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan diberikan kepada golongan yang ikhlas berjuang. Perjuangan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya menyeru kepada umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan. Berkorban kepada anak kita demi kemajuan ilmu pengetahuan. Berkorban untuk ibu bapa kita yang telah berjasa kepada kita. Datuk Arifin menyatakan demikian ketika ditemui selepas program takbir sempena sambutan Hari Raya Aidiladha di Membakut. Program ini disiarkan secara langsung oleh stesen Radio Malaysia Sabah FM. Program yang diadakan di Masjid Baharu Masjid Cahaya Iman Membakut ini dihadiri hampir 100 penduduk sekitar. Pencapaian cemerlang dalam bidang pendidikan anak-anak di Pulau Bangi, Kudat menunjukkan penduduk di pulau tersebut sudah memahami pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib mereka. Kejayaan melanjutkan pendidikan ke Menara Gading bukti jelas penduduk di Pulau Bangi menerima limpahan pembangunan seiring kemajuan negara. Ketua Merenew Projek Jabatan Ketua Menteri Datuk Amir Kahar Tun Mustafa berkata, kejayaan itu juga hasil peningkatan akses dan kemudahan infrastruktur di Pulau Bangi. Menurutnya, pelaksanaan projek Agropolitan Bangi turut mengubah lanskap pembangunan di pulau tersebut berbanding 8 tahun lalu. Kini Pulau Bangi telah menjadi antara kawasan penting dan berpotensi dalam bidang pertanian, akuakultur dan destinasi pelancongan di negeri ini. Beliau berucap demikian dalam majlis pemimpin bersama rakyat sempena sambutan Hari Malaysia di Jeti Karakit, Pulau Bangi. Seramai 25 pelajar cemerlang SMK Pulau Bangi menerima insentif berupa wang tunai. Dalam majlis ini, 5 guru yang berjasa kepada pembangunan pendidikan anak-anak Pulau Bangi serta tokoh-tokoh yang berjasa kepada kemajuan pulau itu menerima sijil penghargaan. Persatuan Pelayaran Negeri Sabah, Saila dan Kelab Perahu Layar Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM Kota Kinabalu, kini menjalin kerjasama dalam membangunkan program pembangunan dan latihan keelboat Sabah. Presiden Saila Christopher Chin Soyin berkata, kerjasama tersebut penting memandangkan Kelab Perahu Layar TLDM Kota Kinabalu mempunyai kemudahan dan jurulatih profesional dalam melatih dan melahirkan lebih ramai pelayar muda. We are targeting budak yang lebih maybe university age, 18 years old onwards. 18 years old onwards because dalam sports dalam Malaysia under SUKMA, most of the for sailing most of them cease to be qualified after 18 to 20. Sementara itu, Komodo Kelab Perahu Layar TLDM Kota Kinabalu, pemangku Kapten Syahriman Haji Mahmud memberitahu pihaknya bersedia memberi kerjasama yang diperlukan.
Kelab Praulaya TLM Kota Kinabalu memang memberi bantuan sepenuhnya lah untuk program Keelboat beliau ini, di mana kita akan bagi bantuan daripada segi aspek jurulatih profesional dan juga anggota-anggota kita yang memang dah terlatih dalam Keelboat ni untuk membantu beliau-beliau Sabah. Kedua-dua mereka ditemui pemberita RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan kepada Tun Johar mengenai kerjasama berkenaan dan program pembangunan sukan layar di Sabah. Minat yang mendalam terhadap bunga-bungaan mendorong seorang suri rumah, Ruzia Galanang, menjadikan perniagaan menjual pokok bunga sebagai punca rezeki. Beliau mula berkecimpung dalam perniagaan itu sejak 3 tahun lepas, hasil dorongan dan sokongan suaminya yang bertugas sebagai anggota polis di daerah Tenom. Ruzia, 37 tahun, mengakui bidang perniagaan menjual bunga mempunyai persaingan hebat daripada rakan niaga yang lain. Namun, beliau mempunyai strategi pemasaran tersendiri yang mampu menarik pelanggan untuk membeli bunga daripadanya. Saya cari sesuatu yang tiada dengan orang lain. Terutamalah bunga hati-hati kan, saya satu orang, saya senang jual lah. Kalau macam benda yang sama dengan orang lain, persaingan harga. Perniagaan ini, Ruzia boleh menjana pendapatan sekitar 800 hingga 1,000 lebih sebulan. Bagaimanapun, ianya bergantung kepada koleksi bunga-bungaan yang ada. Selain menjual pokok bunga di rumah, Ruzia juga menjual bunga di tamu. Di rumah pun kadang-kadang menjual kalau ada kawan yang datang. Lepas tu tamu pergi jual tamu lah. Mesti cari yang unik punya tu. Sebab kalau macam orkid mesti dia orang cari yang belum ada. Yang macam ini kan terbaru itu yang orang akan cari. Bagi mengembangkan perniagaannya, Ruzia juga aktif dalam aktiviti berpersatuan yang membolehkan mereka menyertai pameran dan jualan bunga-bungaan seperti acara tahunan Pesta Bunga di Taman Pertanian Sabah yang diadakan setiap tahun. Aktiviti berpersatuan membolehkan beliau meningkatkan ilmu dalam pelbagai aspek mengenai bunga-bungaan. Sebagai perancangan jangka masa panjang, Ruzia berhasrat mengembangkan lagi perniagaannya dengan membuka sebuah nursery yang menempatkan pelbagai jenis tanaman bunga. Perniagaan menjual bunga boleh menjana pendapatan sekiranya diusahakan secara bersungguh-sungguh selain mempunyai strategi pemasaran yang mampu menarik pelanggan. Laporan Rita Aloysius Malik bersama juru kamera Awang Damit Masir untuk RTM. Baiklah saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Berita seterusnya bersama Nur Aniza di Terengganu. Silakan.